Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan 22 November 2014. Bersempena sambutan jualan akhir tahun 1 Malaysia, Kerajaan Negeri Johor dengan kerjasama agensi-agensi pelancongan di negeri ini melancarkan pakej membeli belah dan makanan Johor. Menurut Pengerusi Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. C. Keong, pakej itu melibatkan 10 pakej bagi aktiviti membeli belah dan 7 pakej bagi aktiviti makanan. Tujuan pakej-pakej ini dihasilkan adalah untuk menarik serta menggerakkan para pelawat dan pelancong yang datang ke Johor bukan sahaja untuk membeli belah atau makan-makan sahaja, malah ditambah dengan arrangement melawati atau mengunjungi produk-produk pelancongan yang ada di sekitarnya. Bagi pakej makan-makan ini pula, majlis hari ini merupakan kesinambungan daripada program Johor Food Track yang telah diadakan sebanyak 2 kali sebelum ini, iaitu pada tahun 2011 dan 2013. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Johor Shopping and Food Trail Package 2015 di Komta JBCC Johor Bahru. Pakej-pakej ini turut mendapat kerjasama pengusaha-pengusaha produk pelancongan, kompleks membeli belah dan outlet-outlet makanan yang terpilih. Sejak pelancaran jualan akhir tahun 1 Malaysia di peringkat kebangsaan 15 November lalu, Johor telah dikunjungi media asing serta ejen pelancongan dari negara lain di bawah program Mega FAM Pelancongan Malaysia. Sementara itu, jualan akhir tahun 1 Malaysia akan memberi peluang kepada rakyat serta pelancong asing untuk mendapatkan tawaran harga yang menarik serta pilihan barangan dan perkhidmatan yang lebih banyak. Seperti yang semua sedia maklum, jualan akhir tahunan tahun 1 Malaysia yang bermula dari 15 November 2014 hingga 4 Januari tahun hadapan yang memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan pelancong asing untuk mendapat tawaran dan diskaun yang hebat serta pilihan barangan dan perkhidmatan yang lebih banyak. Di samping memberi belah, para pembeli juga memberi banyak pilihan untuk menjamu saudara dan mengambil bahagian dalam berbagai aktiviti hiburan, rekreasi dan santai dianjurkan di pusat-pusat beli belah dan percutian di seluruh negara. Perak Roadshow 2014 memilih negeri Johor sebagai lokasi kedua untuk meneruskan jelajah bagi mempromosikan pakej pelancongan negeri itu. Pengerusi Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Johor, Datuk T. C. Keong berkata, pemilihan Johor adalah tepat berikutan jumlah pelancongnya ke negeri lain merupakan kedua tertinggi. Saya berpendapat pemilihan tersebut sangat tepat kerana pelancong dari Johor merupakan kedua tertinggi selepas negeri Selangor yang keluar melancong ke negeri-negeri lain dalam Malaysia. Maka melalui program ini diharap wakil-wakil industri pelancongan dari Perak yang berada di sini dapat mengambil peluang dengan sebaliknya untuk menarik warga Johor ke Perak selepas ini. Beliau berkata demikian sempena majlis pelancaran Johor Shopping and Food Trail Package 2015 di Komta JBCC Johor Bahru. Turut hadir Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Perak, Datuk Nolih Hashilin, Datuk Muhammad Razzi. Program anjuran Kerajaan Negeri Perak melalui Perak Tourism Management Berhad itu bagi mempromosikan Perak berikutan statistik jumlah pelancong dari Johor dan Singapura yang menggalakkan. Mulai 1 Disember, penetapan harga runcit untuk petrol RON 95 dan diesel adalah mengikut kaedah pengampungan terkawal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata, pengumuman kaedah ini yang diputuskan Kabinet adalah sebagaimana pelaksanaan penetapan harga runcit RON 97 sejak Julai 2010. Berikutan itu, mulai tarikh itu juga tiada lagi subsidi bagi kedua-dua bahan bakar itu memandangkan harga pasaran dunia lebih rendah berbanding harga di PAM. Melalui pengampungan terkawal, katanya purata perubahan kos produk akan menentukan penetapan harga bagi bulan berikutnya. Ini bermakna jika harga pasaran minyak mentah dunia meningkat, harga runcit RON 95 dan diesel juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Harga runcit petrol RON 95 kini ialah RM2.30 seliter dan diesel RM2.20 seliter.
Sementara itu, Jawatankuasa Dasar Fiskal akan membuat keputusan sama ada meletakkan harga RON 95 dan diesel pada apungan terurus dalam tempoh 2 minggu lagi. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Mazlan berkata keputusan itu akan dibuat selepas mesyuarat Pertubuhan Negara Pengeluar Minyak OPEC yang dijangka diadakan minggu depan. Tambah beliau, sekiranya OPEC memutuskan untuk mengurangkan jumlah pengeluaran minyak, ia akan mengelak harga minyak dunia daripada terus jatuh dan apungan terurus akan digunakan sekiranya harga minyak terus jatuh dan OPEC mengekalkan jumlah pengeluaran minyak seperti sekarang. Kerajaan disaran meletakkan RON 95 dan diesel pada apungan terurus seperti RON 97. Berikutan penurunan sebanyak 20 sen, RON 97 menjadikan RM2.55 seliter. Polis Johor menumpaskan sedikit curi kenderaan mewah di negeri ini dalam 12 siri serbuan di daerah Johor Bahru Selatan baru-baru ini. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Syarif berkata dalam kesemua serbuan pada 12 November lepas ramai 4 lelaki dan 2 perempuan yang kesemuanya warga tempatan ditahan kerana disyaki terlibat dalam sindiket terbabit. Kesemua suspek yang berusia 17 hingga 35 tahun itu juga disyaki terlibat dalam aktiviti pecah rumah di Johor, Perak dan Kuala Lumpur. Penangkapan ini membolehkan polis menyelesaikan 35 kes pecah rumah di 3 negeri itu. Dalam serban itu, polis turut merampas 7 kereta mewah berjenama seperti Lexus, Mini Cooper, BMW dan Mercedes-Benz serta sebuah motosikal BMW. Kesemua kenderaan itu dilaporkan hilang di Pulau Pinang, Perak dan Selangor. Sekian edisi Buletin Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.